Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, kali ini saya nak kongsikan kepada korang semua satu hadis daripada Nabi. Sama juga macam sebelum ni, tapi kali ini kita ambil satu hadis yang saya rasa hadis ni yang kita ambil sebagai satu ibrah ataupun sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita, iaitu hadis yang ke-34 yang tajuknya adalah Al-Quran akan hilang dan ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis ni berbunyi macam ni. Daripada Abu Huzaifah Ibni Yamani berkata, jadi hadis ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ni di antara salah seorang sahabat yang dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Kerana ada dalam kalangan para sahabat, dia sahabat Nabi tapi ayahnya bukan Islam. Dia masuk Islam dan ayahnya bukan masuk Islam. Dan ada juga beberapa sahabat yang ayahnya masuk Islam tapi anaknya tidak masuk Islam. Tetapi Sayyidina Huzaifah ni, dia dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi siapakah Sayyidina Huzaifah ni? Jadi Sayyidina Huzaifah ni di antara salah seorang sahabat yang memegang rahsia besar Nabi SAW. Kerana ada di antara hadis yang Nabi ceritakan, ada perkataan Nabi yang Nabi ceritakan kepada Sayyidina Huzaifah ni, tetapi Nabi tak benarkan Sayyidina Huzaifah untuk ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan di antara hadis yang besar yang dipegang oleh Sayyidina Huzaifah ni, dia ada satu rahsia nama ataupun shortlist nama penuh munafik di kota Madinah pada ketika itu. Jadi bila para sahabat dan di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab tahu yang Sayyidina Huzaifah ni ada satu list nama penuh siapakah orang yang munafik pada ketika itu, maka Sayyidina Umar Al-Khattab ni pergi berjumpa dengan Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Maka berkata Sayyidina Umar, "Wahai Huzaifah, dalam senarai nama tu ada tak nama aku?" Kita boleh tengok bagaimana rendah dirinya, tawaduknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sedangkan Nabi dah beri jaminan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ni yang dia ni adalah di antara salah seorang yang akan masuk syurga. Jaminan masuk syurga, di antara salah seorang daripada 10 orang yang jaminan akan masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yaman berkata, sabda Nabi SAW, Islam akan luntur seperti lusuhnya corak pada pakaian. Bila kita dah pakai lama maka akan lusuh lah. Ini sebagai satu tanda orang Islam ni akan tiada satu ketika nanti. Ini sebagai satu tanda nanti akan datang, akan ada satu angin yang angin itu akan mematikan orang Islam, yang mana saya dah ceritakan dalam video yang sebelum ni. Angin sejuk akan datang dan angin itulah akan mematikan orang Islam. Walaupun iman dia sekulumit ataupun iman dia sebesar biji zarah, maka dia akan mati bila terkena angin tersebut. Sama hadis, Islam akan luntur seperti lusuhnya corak pada pakaian, sehingga sampai satu saat orang sudah tidak mengerti apa yang dimasukkan dengan puasa, apa yang dimasukkan dengan sembahyang, apa yang dimasukkan dengan ibadah dan apa yang dimasukkan dengan sedekah. Jadi sampai satu tahap mereka ni tak tahu sembahyang tu apa, sedekah tu apa, ibadah tu apa. Sampai satu tahap ada manusia macam tu. Bila wallahu alam, kita tak tahu bila benda ni akan berlaku. Cuma ini di antara apa yang akan berlaku, kata Nabi SAW. Okey, sambung Nabi, dan Al-Quran akan hilang. Okey ni, kata Nabi, Al-Quran akan hilang kesemuanya pada satu malam sahaja. Maka pada keesokan hari tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya itu Quran walaupun hanya satu ayat. Maka dekat sini para ulama berhujah, Al-Quran yang mana akan hilang? Adakah Al-Quran yang ada pada dada-dada manusia yang menghafal Quran, ataupun Al-Quran yang dibukukan, yang dicetak tu, adakah yang itu? Maka kata ulama, kedua-duanya akan hilang. Itu orang yang menghafal Quran akan hilang, itu akan dimatikan, dan Al-Quran yang dicetak tu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita sambung hadis lagi. Maka yang tinggal hanyalah beberapa kelompok. Nampak Nabi nak ibaratkan, maka hanya tinggal beberapa kelompok daripada manusia, dan di antara orang tua, lelaki dan perempuan. Jadi dekat sini Nabi nak gambarkan bahawasanya dekat situasi yang berlaku pada zaman akan datang, yang tinggal pada ketika itu lelaki ada, perempuan ada, orang tua ada, maksud kesemuanya ada. Mereka ni hidup seperti normal, pergi beli belah, pergi shopping, pergi kerja, menjual, buka kedai dan sebagainya. Mereka ni mengamalkan kehidupan normal, kehidupan yang biasa. Cuma mereka ni tak tahu solat tu apa, puasa tu apa, dan wahakaza dan sebagainya. Maka sambung Nabi lagi, kami sempat menemui nenek moyang kami memperkatakan kalimah ini, iaitu La ilaha illallah. Lalu kami pun mengatanya juga. Jadi mereka ni hanya mengingati kalimah-kalimah yang diperkatakan nenek moyang mereka, iaitu kalimah La ilaha illallah. Maka mereka ni, iaitu orang pada ketika itu, diingat kalimah itu dan dia memperkatakan benda yang sama, iaitu La ilaha illallah.
Maka sama lagi, maka berkatalah Silah. Siapakah Silah? Silah ni di antara perawi hadis yang mengambil hadis daripada Huzaifah Al-Yamani. Maka berkata Silah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah ni, ataupun apa sebenarnya guna kalimah la ilaha illallah ni kepada mereka? Sedangkan mereka ni kan saya dah bagi tahu tadi, mereka ni tak tahu puasa, tak tahu langsung apa itu puasa, tak tahu langsung apa itu sembahyang, sedekah, ibadat yang lain, wahakaza dan sebagainya. Maka mereka tak tahu apakah fungsi la ilaha illallah ni kepada mereka. Maka bila ditanya Silah ni kepada Sayyidina Huzaifah, maka Sayyidina Huzaifah ni memalingkan muka, tanda tak nak menjawab soalan tu lah. Maka bila ditanya sebanyak 3 kali, memalingkan muka, maka kali yang terakhir kata Huzaifah Al-Yamani, kalimah itu dapat menyelamatkan. Yang ini poin yang penting ni. Kalimah itu dapat menyelamatkan mereka, itu orang yang tak tahu puasa, tak tahu apa itu sedekah dan sebagainya, tak tahu langsung Islam tu apa, yang tahu la ilaha illallah saja. Kalimah itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Nampak? Kalimah yang dia hafal, kalimah yang dibaca itu dapat menyelamatkan mereka ni daripada api neraka. Jadi kita tengok bahasan para ulama. Antara ulama mengatakan mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ni tidak akan selama-lamanya berada di dalam api neraka. Jadi mereka ni walaupun mereka tak semayang, tak puasa dan sebagainya, mereka ni pada awalnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Lepas habis hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke syurga. Best lah tu, boleh masuk syurga. Tapi yang tak best ni masuk neraka, kerana sehari dalam neraka azab Allah sahaja tahu. Okay, nanti kita bincang berkaitan dengan neraka. Begitu azabnya neraka, begitu pedihnya neraka, nanti kita akan bincang berkaitan dengan neraka kalau ada masalah. Bila kata Nabi, bila mereka ni tak tahu apa-apa benda, sembahyang tak tahu, solat tak tahu, tapi mereka ni reti sebut la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Bila datang satu angin yang sejuk yang saya bagi tahu pada awal tadi, maka angin itu akan mematikan mereka. Walaupun mereka ni ada sekelumit iman dalam hati mereka, sekelumit iman, maka angin itu akan mematikan mereka. Kerana pada ketika itu, bila selesai sahaja angin mematikan para orang mukmin, para orang Islam, maka yang tinggal hanyalah orang yang bukan Islam, itu orang kafir. Maka kiamat itu akan berlaku bila hanya tinggal orang kafir sahaja di atas muka bumi. Saya dah cerita dalam video yang sebelum ni, korang kena tengok. Dan kelebihan ini hanya dapat kepada umat Nabi SAW, asalkan mereka ni tidak mensyirikkan Allah, asalkan mereka ni mentauhidkan Allah, menyebut kalimah la ilaha illallah disertakan dengan hati, maka mereka ni akan mati ketika mana ada angin sejuk berlaku pada ketika itu. Maka mereka ni akan masuk syurga bila selesai hitungan, bila selesai hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang saya baca ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi di antara pengajaran yang kita boleh ambil, betapa besar kalimah betapa besar kalimah la ilaha illallah ni kepada kita. Kerana iman ni tak boleh kita nak warisi. Sebesar mana iman kita seseorang, bila kita ada anak, maka kita tak boleh nak warisi iman kepada anak kita. Jadi semoga itu sahaja video untuk kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua, dan semoga dapat dikongsikan manfaat ini kepada semua orang. Dan terima kasih kepada semua yang sudah tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kongsikan dekat ruangan komen apa yang korang dapat, apa manfaat yang korang dapat daripada video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.